بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Tuan Imam Surau, ahli jawatan kuasa dan juga muslimin-muslimat sedang jemaah sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana pada malam ini kita dapat menyambung kelas pengajian kita, muzakarah dan perbincangan kita, ulang kaji kita berkenaan dengan kitab Manhaj Fiqh Manhaji jilid yang kedua dalam bab zakat, insya-Allah. Baik, kita telah baca mukaddimah bab zakat ini berkenaan dengan hukum mengeluarkan zakat dan juga apa hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat ataupun ingkar kepada hukum zakat ini, dan beberapa hikmah disebutkan. Malam ini kita melihat jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat. Apakah harta yang wajib dikeluarkan zakat? Harta macam mana yang Islam letakkan kena keluar zakat? Kebanyakan kita dah tahu sebab zakat ini adalah asas, basic dalam ilmu-ilmu Islam dan ia adalah merupakan rukun kepada Islam. Rukun Islam di antaranya ialah mengeluarkan zakat. Jadi kata musannif, asas dalam kewajipan zakat harta ialah sifat kesuburan, yakni pertambahan yang ada padanya. Itu asas. Oleh itu setiap harta yang boleh bertambah dan subur mengandungi hak zakat, dan setiap harta yang tidak bertambah dan beku tidak mengandungi hak zakat. Itu kaedah. Harta yang bertambah dan subur, maka bertambah ni maknanya biaklah. Biak. Boleh berkembang, maka dikenakan zakat, dan harta yang beku tidak dikenakan zakat. Hikmahnya ialah jelas, harta yang beku apabila diwajibkan zakat, ia akan dihabiskan oleh zakat lebih kurang selama 40 tahun. Dan ini membawa kemudaratan kepada pemilik. Manakala harta yang boleh subur dan bertambah, zakat yang berkaitan dengannya adalah mengikut pertambahan dan kesuburan yang ada padanya. Jadi tidak ada kebimbangan terhadap asal dan modal harta itu daripada dihabiskan oleh zakat. Berikut dijelaskan harta yang diwajibkan zakat berdasarkan prinsip ini. Baik, jadi kesimpulan mukaddimah dia mengatakan kepada kita perlu faham bahawa asas kepada zakat dikenakan pada harta yang biak ataupun harta yang berkembang. Contohnya zakat perniagaan. Zakat perniagaan, maka ianya adalah berkembang. Zakat perniagaan, ia adalah berkembang. Baik. Sebab itulah
zakat ini dikenakan kepada juga binatang ternakan. Binatang ternakan yang boleh berkembang biak contohnya. Baik, di antara jenis yang dikenakan zakat, harta yang dikenakan zakat ialah yang pertamanya naqdan, mata wang. Maksudnya ialah emas dan perak. Maksud daripada naqdan itu ialah emas dan perak. Sama ada telah dicetak menjadi mata wang ataupun masih dalam bentuk ketulan emas dan perak. Ia juga bermaksud apa yang berada di bawah penguasaan pemiliknya, secara hakikat ataupun secara anggapan, iaitu sama ada urusan dengan keduanya secara langsung ataupun menggunakan wang kertas yang menggantikan keduanya. Saham-saham yang mempunyai jaminan tetap yang ada ikatan dengan nilai sebenar, sama ada emas ataupun perak juga termasuk dalam perkara ini. Dalil wajib zakat pada naqdan ini firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maksud menyimpan ialah tidak mengeluarkan zakat. Harta yang disimpan ialah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Imam Bukhari menceritakan dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat ini, katanya, barang siapa yang menyimpannya dan tidak mengeluarkan zakat, maka celakalah dia. Begitu juga dengan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, mana-mana pemilik emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakat, pada hari kiamat akan dibuat baginya acuan daripada api neraka, dia akan dibakar di atas acuan itu di dalam neraka jahanam. Muka dan belakangnya disetrika dengan acuan itu. Setiap kali ia sejuk, akan diulang semula azab itu. Sehari pada hari itu sama dengan 50,000 tahun dunia. Sehari pada hari itu sama dengan 50,000 tahun dunia. Sehingga diputuskan hukuman di antara manusia dan ditunjukkan jalannya sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata dia zakat yang dikenakan yang pertama ialah naqdan, mata wang. Sama ada yang dimaksudkan dengan mata wang itu ialah emas dan perak. Sama ada dijadikan mata wang, dijadikan dinar emas, perak, diperdagangkan ataupun dalam bentuk ketulan lagi. Tak, maka wajib zakat. Kita beli rumah, rumah kita ambil corner lot, rumah tepi, adalah tempat sikit ruang. Kitanya nak tanam sayur lah. Nak tanam serai ke apa ke. Cakul bunyi keting. Ada. Gali ada emas. Korek. Emas ada 20 kilo. Kan? Kita pun angkat simpan dalam rumah. Ketulan yang kita simpan itu, dia bentuk emas. Maka sama ada dia dalam apa jua bentuk sekalipun, dia adalah nilaian dia berkembang dari semasa ke semasa. Emas tu memang duk ketul begitulah, dia bukan batu hidup makin besar tak. Tak. Tapi nilaian dia, nilaian turun naik dia, ada harga dia bersifat boleh berkembang. Maka yang kita simpan itu dikenakan zakat. Baik. Kemudian dia bawa ayat mari dengan ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fabashshirhum bi'azabin alim, akhir itu. Sebagaimana yang kita tahu dalam kaedah, kalau ayat Al-Quran mari cerita sesuatu perkara yang kita kena buat, kemudian dikaitkan dengan sesuatu azab,
Maka ulama fiqh mengatakan perkara itu adalah wajib. Perkara itu adalah wajib. Sesuatu perkara itu adalah wajib. Contoh, Tuhan sebut, orang yang menyimpan emas dan perak tidak keluar zakat, maka beritahu padanya dengan azab siksa yang dikenakan padanya. Maknanya tak keluar zakat, kena azab siksa. Kalau mafiqah buat hukum, keluar zakat ini adalah wajib. Bukan sunat, bukan ikut suka hati. Tetapi ia adalah wajib dikenakan kepada kita semua sebagaimana yang kita maklum. Baik, jenis emas dan perak yang dikenakan zakat. Jenis emas dan perak yang dikenakan zakat. Berdasarkan penjelasan terhadap maksud nakdan, maka jenis emas dan perak yang dikenakan zakat ialah dirham perak ataupun dinar emas dan apa yang menggantikan tempat keduanya yang dicetak menjadi mata wang untuk urusan jual beli. Di Kelantan ada dinar emas, dirham perak. Satu dinar emas berapa sekarang? 7 lebih ke? Saya pun tak pasti, tak beli simpan. Ada dinar emas. Mungkin ada tuan-tuan yang beli simpan dinar emas. Dan dia ada turun naik. Kemudian dirham perak. Baik. Yang kalau kita simpan, kalau kita miliki dengan kadarnya yang banyak, cukup nisabnya, maka wajib zakat. Yang kedua, ketulan-ketulan emas dan perak. Macam kita kata tadi. Yang ketiga, peralatan dan potongan emas dan perak yang disediakan untuk penggunaan atau perhiasan. Peralatan dan potongan emas dan perak yang disediakan untuk penggunaan atau perhiasan. Kita buat sesuatu daripada emas ataupun perak untuk penggunaan atau perhiasan. Kita banyak duit sangat, kan? Kita banyak duit sangat, kita tempah kat kedai gelas daripada emas. Kan? Gelas daripada emas. Ada 50 biji kat rumah kita. Tak. Gelas cawan daripada emas. Kita simpan. Untuk perhiasan. Ataupun untuk kita guna. Kan? Untuk kita guna. Maka dikenakan zakat. Ini dikenakan zakat. Baik. Perhiasan yang tidak dikenakan zakat. Perhiasan yang dibenarkan adalah dikecualikan daripada jenis-jenis emas dan perak yang dikenakan zakat. Jenis yang ketiga, contoh perhiasan. Kata dia perhiasan yang dibenarkan adalah dikecualikan daripada zakat tadi. Contoh perhiasan yang dibenarkan ialah perhiasan emas atau perak yang dipakai oleh wanita dengan syarat ia tidak terlalu banyak sehingga mencapai had melampau pada pandangan kebiasaan uruf manusia. Begitu juga cincin perak yang dipakai oleh lelaki. Ini disebabkan keduanya dianggap perhiasan yang menghapuskan sifat subur yang ada padanya. Juga disebabkan dengan keizinan syarak ia dialihkan kepada harta yang beku dan tidak bertambah. Jadi perhiasan yang dibenarkan oleh uruf. Saya tak ingat, tak cari yang terkini. Kalau yang saya kuliah yang 2 tahun lepas menggunakan kitab ini, kalau tak silap, uruf membenarkan pakai emas dan perak ini dalam kadar, siapa tahu yang terkini? Berapa yang benar? Tak tahu dalam kadar kalau tak silap 7,000 lebih kurang lah. Lebih kurang begitu. Tak silap, saya 7 ke 9 begitulah. Dan beza mengikut negeri. Beza mengikut negeri. Maknanya kalau kita pakai dalam kadar kita kata sutas 2 utas dalam harga 10,000, urufnya
Urus semasa mungkin 10,000 tak menjadi masalah lah. Tak. Kita pergi pakai gelang emas ada 15 urat. Sampai sini. Pakai gelang. Orang tengok makcik ni orang kaya ke orang gila ni pakai banyak sangat. Ada? Banyak sangat dia pakai. Jadi melampaui had yang dibenarkan oleh uruf, maka yang lebih itu kena zakat. Yang dibenarkan itu tidak dikenakan zakat. Maka kembali kepada uruf. Untuk kepastian, boleh rujuk kepada pusat zakat lah. Tak? Baik. Ni bagi orang perempuan pakai. Tidak jadi? Tidak jadi masalah lah. Tapi kalau orang lelaki pakai, orang lelaki pakai tetap dikenakan zakat. Tetap dikenakan zakat kerana orang lelaki bukan perhiasan dia. Pakai gelang emas. Baik. Kalau kita pergi jalan mana-mana ke, tempat kenduri ke, datanglah satu rombongan 15 orang. 15 orang datang makan kenduri. Kita bunyi ceng gelang kaki dia. Kan? Gelang kaki dia. Kita pun tengok orang perempuan pakai gelang kaki, rantai emas dia pakai kat kaki dia. Itu sesuai, cantik. Tak? Kita pergi pula satu lagi, tengok orang lelaki pakai. Atas rantai itu bulu kaki penuh. Kan? Tengok penggeli, bukan perhiasan dia. Baik. Kemudian kata dia, hadis yang lain dengan asar daripada sahabat. Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah menjaga anak-anak perempuan saudaranya yang telah yatim. Mereka memiliki perhiasan. Beliau tidak mengeluarkan zakat daripada perhiasan mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memakaikan anak-anak perempuan dan hamba-hambanya perhiasan emas. Kemudian beliau tidak mengeluarkan zakat daripada perhiasan itu atas sifat tadilah. Atas sifat kadar yang dibenarkan ataupun tidak melampaui. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam bahawa seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang perhiasan. Apakah ada zakat pada perhiasan? Katanya tidak. Ini berbeza dengan penggunaan yang diharamkan seperti perhiasan lelaki selain cincin dan perak. Dan peralatan atau perhiasan di rumah. Sekalipun sifat subur telah tiada disebabkan penggunaannya untuk perhiasan. Namun disebabkan penggunaannya adalah diharamkan, maka ketiadaan sifat subur tidak diperkirakan. Jadi sebagaimana disebut tadi, kalau orang lelaki pakai emas, maka semua sekali dikira untuk pengeluaran zakat. Tapi kalau orang lelaki pakai cincin perak, dia ada banyak cincin perak. Dia tak pakai sekaligus 10 jari sekaligus dia pakai, tak. Nak pergi mentua cincin dia macam ni bentuk dia. Kan? Harga letaklah cincin perak. Harga 3,000. Nak pergi rumah isteri pertama pakai cincin ni. Harga 5,000. Nak pergi rumah isteri kedua pakai cincin perak yang ni. Harga 10,000. Kan? Banyak cincin perak dia. Dalam setahun tu dia pakai sekali. Kan? Dalam lain-lain kategori. Dia bukan sebagaimana bentuk yang sama, tak. Jadi itu di antaranya yang diperkirakan ataupun yang diambil kira untuk menentukan sama ada dia ni perlu mengeluarkan zakat ataupun tidak. Jadi asasnya kalau dia pakai memang untuk kegunaan dia dan tidak dikira melampau. Tidak dikira melampau pada urufnya, maka itu boleh kerana cincin perak memang dibenarkan oleh syarak.
Untuk lelaki. Adapun kalau emas, maka tidak boleh dipakai oleh lelaki. Adapun suasa, kan, suasa emas, perak dicampur sedikit dengan emas, maka khilaf. Setengah mengharamkan dan setengah mengharuskan lelaki memakai suasa. Saya tak suka pakai suasa kerana nak lari daripada perkataan ulama yang kata tak boleh, dan lebih selesa pakai perak. Baik. Dalil pengharaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu minum di dalam bekas emas dan perak, dan janganlah kamu makan dalam talamnya," yakni pinggang mangkuknya, yang emas atau perak, sesungguhnya ia untuk orang kafir di dunia dan untuk kita muslim di akhirat kelak. Haram makan dan minum dalam hadis di atas dikiaskan kepada bentuk penggunaan yang lain. Memiliki barang-barang yang diperbuat daripada emas dan perak dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai perhiasan juga dikiaskan kepada penggunaannya kerana ia boleh membawa kepada penggunaan. Tujuan itu juga tidak dibenarkan oleh syarak, jadi ia tetap diharamkan. Jadi buatlah apa-apa pemakaian pun, penggunaan pun, yang emas mutlak tidak boleh digunakan oleh lelaki dan boleh digunakan oleh perempuan. Tengok kadar, kalau berlebihan melampaui maka dikenakan zakat. Kalau penggunaan itu sekadar memang diharuskan ataupun dalam lingkungan yang dibenarkan dalam uruf, maka tidak mengapa. Jadi apa yang penting yang kita nak tahu di sini ialah berkenaan dengan jenis harta yang dikenakan zakat, iaitu emas dan perak. Naqdan ataupun mata wang yang dikenakan zakat ialah emas dan perak. Lain-lain kita ada simpan besi kat rumah, satu bilik penuh besi kat rumah, tak masalah, tak jadi masalah. Kita ada kereta 10 biji depan rumah, kan? Tidak dikenakan zakat, tidak dikenakan zakat. Kereta kita daripada emas pergi tempah, saya nak kereta nak guna emas semua, sebiji kereta tu emas semua, maka dikenakan zakat. Baik. Yang kedua, binatang ternakan. Maksud binatang ternakan ialah unta, lembu, kerbau dan kambing, juga termasuk biri-biri yang kena zakat. Bela unta banyak-banyak kena zakat. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri dalam kuantiti yang banyak, maka kena zakat. Nanti akan datang dia sebutlah. Kalau kambing berapa puluh ekor, kalau lembu berapa ekor, kalau unta berapa ekor, yang akan dikenakan zakat. Kita bela lembu 10 ekor, tak kena zakat lagi. Kita bela lembu ada 100 ekor lembu, apabila 100 ekor lembu melebihilah kadar dan kena zakat. Kita bela ayam ada 3,000 ekor. Ayam 3,000 ekor, maka tak kena zakat. Ayam tak kena zakat, tak termasuk dalam binatang ternakan yang wajib zakat padanya. Baik. Kemudian lain-lain pun sama. Selain daripada apa yang disebut ni, unta, lembu ataupun kerbau, kambing ataupun biri-biri, lain-lain tak kena. Kita ada kijang 100 ekor, kita bela, tak kena. Belalah apa pun, tak dikenakan zakat atas zakat binatang ternakan, kecuali yang ini. Baik, nanti akan datang huraian dia ada sedikit, dia huraikan kalau bela lembu 40 ekor contoh, kena keluar 1 ekor yang umur 2 tahun, kan? Contoh yang umur 2 tahun. Hargalah berapa harga tu, ini zakat daripada
ternakan saya. Dalil wajib zakat binatang ternakan ini Al-Imam Bukhari 1386 meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis suatu arahan dan beliau diperintahkan membawanya ke Bahrain. Dinyatakan pada permulaannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajipan zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ke atas orang Islam. Sesiapa dari kalangan Islam yang memintanya mengikut haknya, maka hendaklah diberikan. Sesiapa yang meminta lebih daripada haknya, janganlah diberikan. Hadis ini panjang, di dalamnya ada penjelasan tentang jenis-jenis binatang yang dikenakan zakat, nisab dan kadar kewajipan yang perlu dikeluarkan zakatnya. Semua ini akan diperjelaskan secara berasingan nanti ketika kita membincangkan mengenai nisab dan kadar yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Dia sebut dulu. Binatang yang wajib zakat, 3-4 perkara itulah. Unta, lembu kerbau, kambing, biri-biri. Kadar dia banyak mana? Kadar dia nanti akan datang. Tak boleh cerita habis. Nanti tak datang pula akan datang. Cerita separuh dulu. Yang ketiga. Dua. Yang ketiga, tanaman dan buah-buahan. Ini wajib zakat. Tanaman dan buah-buahan yang wajib zakat hanyalah yang menjadi makanan asasi manusia. Makanan yang mengenyangkan. Dalam keadaan biasa dan ia boleh disimpan. Tidak rosak. Di antara jenis buah-buahan yang dikenakan zakat ialah kurma dan anggur kering. Di antara tanaman pula ialah biji gandum, bali, beras, kacang adas, kacang kedelai, jagung dan sebagainya. Makanan yang dimakan sewaktu musim susah dan kemarau tidak boleh dianggap sebagai makanan asasi. Makanan asasi, makanan yang biasalah, kita pun maklum apa makna makanan asasi. Segala biji-bijian. Segala biji-bijian. Biji gandum. Orang Arab dia makan roti. Maka yang ada kebun gandum kan berpuluh-puluh hektar tu, maka dia kena zakat. Kita makan nasi. Maka ulama kita berijtihad beras sebagai makanan asasi di tempat kita. Yang kita makan nasi, maka beras sebagai makanan asasi asal daripada padi. Maka mana-mana orang yang tanam padi dalam kuantiti yang banyak, maka dia kena zakat. Dia kena zakat. Musim banjir bulan 12 ni, musim banjir bulan 12, susah, beras pun susah. Ada ubi kayu. Kita ada ubi kayu 15 hektar. Kita pun makanlah ubi kayu tu. Tapi ubi kayu tu makanan kita sekali-sekala. Maka yang tidak dikenakan zakat yang bukan jenis makanan asasi. Baik. Dia sebut sebagai makanan asasi. Makanan asasi. Maka kita faham senangnya tempat kita beras. Tempat kita beras sebagai makanan asasi. Maka mana-mana yang bertani menanam padi, maka padi dikenakan zakat mengikut nisabnya. Cuma beza zakat tanaman dengan zakat ternakan dan zakat-zakat lain. Zakat tanaman dia tak ada haul, tak ada cukup tempoh 1 tahun. Tak ada. Kerana zakat tanaman dapat hasil, berapa banyak hasil, maka pada masa itu dikeluarkan zakat. Tak tunggu setahun. Kerana dia berupa seketika-seketika. Adapun yang lain, binatang ternakan, kita bela, mula-mula beli 200 ekor, akhir tahun mati, tinggal 5 ekor. Kan? Maka mula-mula 200 ekor, tinggal 5 ekor akhir tahun, tak kenalah zakat. Kita ada lembu ada 10 ekor. Kan?
Kita bela lembu 10 ekor. Daripada bulan 1. Bela. Akhir tahun bulan 11, dia biak. Beranak. Seekor kembar 10. Jadi 10 kali 10 ada 100. 100 ekor. Tak kena jugalah. Sebab kita mula-mula bela tadi, dia 10 ekor je. Akhir tu jadi banyak. Dia nak cukup haul. Daripada awal tahun bela 40 ekor lembu. Kan? Maka setahun pun maintain 40 tu ataupun bertambah, maka kenalah. Contoh nanti kita tengok berapa nisab. Dia ada. Kalau 40, kalau 60, kalau 100, kalau 200, yang dikenakan zakat itu ada. Nanti dibahaskan. Itu sebagai contoh, nak bagi kita faham sebagai mukaddimah, bagaimana jenis zakat yang dikeluarkan itu. Dalil wajib zakat tanaman dan buah-buahan, firman Allah Ta'ala, kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya pada hari memetik atau menuainya. Dirakalkan daripada Ibn Abbas, maksud haknya ialah mengeluarkan zakat. Dan juga di sana ada banyak dalil lain yang akan disebut pada tempatnya nanti insya-Allah. Dalil wajib zakat tanaman dan buah-buahan secara khusus ialah hadis riwayat Abu Daud dan dihasankannya oleh At-Tirmizi daripada Attab bin Usaid radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar anggur basah dianggarkan kadarnya ketika ia menjadi anggur kering, sebagaimana juga tamar basah dianggarkan kadarnya ketika ia menjadi tamar kering. Dan zakatnya diambil dalam bentuk anggur kering, sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk tamar yang kering. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Musa Al-Asy'ari dan Muaz bin Jabal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajar manusia agama mereka. Baginda bersabda, jangan kamu mengambil zakat kecuali daripada 4 perkara berikut: bali, bijian gandum, anggur kering, dan juga kurma tamar. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kepada bijian itu wajib dikenakan zakat. Bali dan gandum, dalam hadis sebut bali dan bijian gandum. Maka ulama kata bali dan gandum dikiaskan kepada setiap makanan asasi, makanan yang mengenyangkan. Pada kebiasaannya kerana ia merupakan keperluan asasi kehidupan. Oleh itu ia wajib dikeluarkan zakat kepada orang yang amat memerlukan dan berhajat kepadanya. Kena. Kita beras, bagaimana sebut tadi, kena. Baik. Kemudian yang keempat, barang-barang perniagaan. Sekarang musim durian. Tak tanam buah-buahan. Orang ada durian banyak. Ada 20 hektar kebun durian. Kena zakat tak dia? Kena zakat tak? Hasil daripada dia pungut durian dia, jual durian dia, banyak dapat. Jual durian dia, dapat 100,000. Kan? Adakah kena zakat daripada hasil tanaman kebun durian dia tadi? Maka tak kena zakat. Kerana tak termasuk dalam tanaman yang disebut sebagai ianya menjadi makanan asasi. Yang disebut dalam hadis. Tetapi dia dapat 100,000 hasil jualan durian, dia simpan. Sampai musim durian tahun depan pula. Maka dia dikenakan zakat bukan dengan sebab tanaman tadi, atas dasar simpanan. Baik. Tapi kalau kita tanam padi, banyak ekar, berpuluh-puluh ekar tanam padi, jual hasil padi itu 100,000. Maka kena kira terus. Tak perlu tunggu setahun. 100,000 dapat hasil padi, maka kena kira dan keluarkan zakat. Yang keempat, barang yang dikenakan zakat ia juga ialah barang-barang perniagaan. Maksud perniagaan ialah penukaran harta, yakni mal. Disebut sebagai mal
dengan barangan tertentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ia tidak dikhususkan kepada barangan tertentu sahaja. Apa sahaja perniagaan yang ditukarkan antara tangan dengan niat mendapatkan keuntungan, maka diwajibkan zakat. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian hasil usaha kamu yang baik-baik. Imam Mujahid berkata, ayat ini diturunkan mengenai perniagaan. Sabda Nabi, fil ibili sadaqatuha, wa fil bakari sadaqatuha, wa fil ghanami sadaqatuha, wa fil bazzi sadaqatuha. Bagi unta itu ada zakatnya, bagi lembu itu ada zakatnya, bagi kambing itu ada zakatnya, dan bagi pakaian itu ada zakatnya, yakni perniagaan. Dikiaskan dengan pakaian yang dijual ini kepada setiap harta yang disediakan untuk dijual beli. Nah, jadi setiap barangan perniagaan maka wajib dikeluarkan zakat. Perniagaan yang halal. Perniagaan yang halal. Adapun perniagaan yang haram, maka tidak wajib dikeluarkan zakat kerana ia adalah perkara yang haram yang tidak dibenarkan oleh syarak. Syarat wajib zakat barang perniagaan. Ia dimiliki barang yang wajib. Barang yang dimiliki tidak menjadi barang perniagaan yang wajib dikeluarkan zakat kecuali dengan dua syarat. Ini syarat dia. Pertama, ia dimiliki dengan jalan akad pertukaran seperti jual beli, sewaan, mahar dan sebagainya. Kalau dia memilikinya dengan jalan pewarisan, wasiat ataupun hibah, maka ia tidak menjadi barangan perniagaan. Baik, nah, itu satu. Ini yang disebut secara sepintas lalu dalam bab nisab nanti, kadar nanti dihuraikan bagaimana keadaan barang perniagaan yang diwajibkan zakat. Yang kedua, berniat sewaktu memilikinya untuk menjadikannya barang perniagaan. Dan niat tersebut hendaklah berterusan. Jika tiada niat perniagaan sewaktu memilikinya, maka barangan itu tidak menjadi harta perniagaan. Walaupun selepas itu dia berniat demikian. Begitu juga apabila dibelinya dengan niat perniagaan, kemudian dia berniat untuk menyimpannya dan tidak mahu menjualnya, iaitu menjadikannya sebagai barang simpanan, maka zakat tidak diwajibkan padanya. Ini pada mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi dua perkara yang menjadi syarat wajibnya zakat kepada barang-barang perniagaan tadi. Yang pertamanya memang barangan itu adalah barangan perniagaan yang diniagakan, maka wajib zakat. Kemudian berniat sewaktu memilikinya untuk menjadikannya sebagai barang perniagaan dan berkekalan yang demikian itu sehinggalah cukup haulnya, maka wajib zakat. Yang kelima, yang akhir sekali, 5 perkara je yang wajib zakat. Galian dan rikas. Galian dan juga rikas, harta karun. Rikas, harta yang dijumpai. Maksud galian dan rikas ialah emas dan perak yang dikeluarkan daripada perut bumi. Kalau dikeluarkan galiannya kemudian diproses dan menghasilkan logam galian, maka itulah yang dimaksudkan dengan galian. Sekiranya ia merupakan yang terpendam sebelum Islam, maka ia dinamakan rikas. Barang yang sabit tertanam pada zaman Islam, maka ia termasuk barang yang hilang. Ia mempunyai hukum yang khusus yang akan dijelaskan dalam bab al-luqatah, yang barang yang hilang. Jadi yang disebut kepada kita
galian dan rikas. Barang-barang yang ditemui dalam perut bumi. Minyak sebagai harta yang ditemui yang dalam perut bumi dan dia dikenakan, dikiaskan sebagai bahan-bahan galian ini. Dalil dia yang wajib zakat, dalilnya Nabi SAW mengambil zakat daripada galian Al-Qabaliyah. Al-Qabaliyah dinisbahkan kepada Qabal, suatu tempat di kampung bernama Al-Fur, antara Mekah dan Madinah. An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, para ashab yakni ulama-ulama mazhab berkata dalam Imam Syafi'i, umat Islam sepakat tentang wajibnya zakat galian ini. Boleh rujuk kitab Majmu' jilid ke-6. Kemudian dalil wajib zakat rikas pula ialah hadis daripada Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, wa fil rikazi al-khumus. Pada rikas itu wajib 1/5 sebagai zakat. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Rikas itu wa fil rikazi al-khumus. Pada rikas itu wajib 1/5 sebagai zakat. 1/5 maknanya 20%. 20%. Sebab itulah Tuanku Haji Hadi sebut galian ini wajib dibelanjakan 20% berdasarkan hukum Islam. Hasil galian, hasil minyak, hasil petronas, hasil cari gali yang sepatutnya kerajaan kena kembalikan berapa banyak? 20%. Bukan 5%. 5% tu tak cukup lah. Tak cukup. Tak cukup syarat dia. Yang Islamnya wa fi rikazi al-khumus. 20% yang dikembalikan dan itu sebagai suatu zakat daripada rikas. Rikas dan galian sebagaimana yang telah anda ketahui bukanlah perkara selain emas dan perak, namun kami menganggap keduanya sebagai jenis yang tersendiri daripada harta-harta zakat. Ini disebabkan keduanya mempunyai hukum khas, sama ada berkaitan dengan syarat haul atau nisbah peratusan yang wajib dikeluarkan. Anda akan mengetahui hukum-hukum ini selepas ini. Oleh itu kami menganggap keduanya sebagai jenis tersendiri daripada jenis harta yang wajib dizakatkan, walaupun pada hakikat keduanya termasuk di bawah jenis emas dan perak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 5 perkara yang asal dalam mazhab kita Imam Syafi'i, 5 perkara yang wajib zakat. Iaitu nakdan mata wang, emas dan perak, kemudian binatang ternakan, unta, lembu, kambing, kerbau, biri-biri, kemudian tanaman ataupun buah-buahan yang menjadi makanan asasi sesuatu penduduk, maka dikenakan zakat. Kalau tempat kita beras, dikenakan zakat tanaman. Kemudian di negara Arab sendiri dikenakan zakat kurma kering, anggur kering, kerana itu adalah tanaman mereka dan disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perniagaan, apa jenis perniagaan yang halal maka wajib zakat. Kemudian rikaz ataupun galian juga diwajibkan zakat. Pada kita emas dan perak, dan ulama kiaskan mengambil pendapat-pendapat yang lain, sebarang hasil galian wajib dikenakan zakat, yang termasuklah dengan hasil galian yang kita temui sekarang ini, iaitu berupa minyak dan seumpamanya. Adapun zakat pendapatan. Zakat pendapatan kita kena juga kan? Dalam Imam Syafi'i zakat pendapatan tak ada. Imam Syafi'i zakat pendapatan tak ada. Zakat pendapatan diwajibkan dalam mazhab yang lain. Zakat pendapatan diwajibkan dalam mazhab yang lain. Tetapi kita
di negara kita mengamalkan cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Sebab itulah ulama kita mewajibkan kepada kita, mengenakan kepada kita zakat pendapatan. Kenapa? Kerana kalau kita tak bayar zakat pendapatan, cukai pendapatan kita kena. Cukai pendapatan dikumpul dan dibelanjakan kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Duit kita dikumpul di satu tempat, dibelanjakan secara bebas pada orang Islam dan kepada yang bukan Islam. Maka kalau kita tarik sebagai zakat pendapatan, maka duit kita tadi dikumpul dan dibelanjakan untuk orang Islam sahaja, dan itu adalah yang lebih baik. Maka ulama kita mengambil pendekatan mengenakan zakat pendapatan kepada mereka-mereka yang bekerja ini, yang ada kemasukan tetap, maka dikenakan zakat pendapatan. Baik. Maka terpulanglah bagi orang yang tak bayar zakat pendapatan, dia kata tak nak bayar, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Dia tak bayar, tapi cukai pendapatan paksa dia kena juga. Kemudian bagi kita, daripada bayar cukai pendapatan, lebih baiklah kita bayar zakat pendapatan, kerana perbelanjaannya hanya kepada umat Islam. Itu 5 perkara. Kemudian akan datang kita masuk kepada nisab, syarat dan apa yang wajib padanya. Ini nak masuk detail sikit nanti akan datang, iaitu berkenaan dengan nisab. Nisab ni kadar banyak mana, kemudian disebut juga nanti haul, yang tempoh masa nanti. Akan datang kita sambung pada 18, insyaAllah 18 hari bulan tu dah ada di KL lah. Dan maaf banyak-banyak, sebulan setengah cuti kot, panjang, 3-4 kali perjumpaan saya tak dapat datang, balik bercuti lama sikit. Sekadar itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.